Assalamualaikum. Semua good morning. Hello. Boleh dengar Good saya morning. tak? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, good. Sorry ya lewat sikit. Okey, yang pertama, semua dah masuk ke? Are all here already? Semua dah masuk ke? Dah. Pastinya semua dah masuk. Okay, good. Okay, macam ni ya. Saya macam ni. Pagi ni kita punya plan, kita nak buat semua nota punya summary sebab benda ni yang insyaAllah kita akan cover lah kan for final ataupun for test. Cuma the problem is macam mana nak cakap saya tahu Zoom ni dia tak boleh lama-lama sangat, betul tak? Jadi saya macam risau juga. Sebab yelah kan, tapi kami diajar juga macam siapa kat sini terus terang. Mana semua orang dah masuk Okay, siapa kat sini terus terang dia ada masalah dengan internet punya data. No, I'm very open, tak kisah sebab UTM memang nak tahu benda ni ataupun you all okay. You all semua dah kerja okay ataupun memang ada yang tak boleh lama sangat data you. Macam mana? Kalau saya tak ada masalah. Okay, siapa yang ada, don't be shy. I want to understand the situation. Siapa yang memang ada macam je tak boleh lama sangat? Siapa? Doktor, dia tak ada masalah pasal kuota tapi macam location rumah tu kadang-kadang. Sebab maksudnya, dia macam you tak boleh dapat connection tak stable, unstable lah. Tak, itu tak apa. Itu memang kadang-kadang you tak dapat wifi, you tak dapat unify kan. Okay, tak apa, itu saya faham. Tapi dari segi data tak ada masalah lah sebab macam budak undergrad dia ada masalah data tu tak ada ya? Tak ada. Tak ada. Okay, good. So macam mana ya gini, kami di UTM, actually kami disuruh dua teknik sekarang ni. Kalau kita tak boleh, the best way is macam ni lah. Tapi of course ini sebab you all tak ada masalah data, I'm very happy. Cuma saya takut ada masalah masa pula sebab imagine kita ada berapa banyak slide, betul tak? Betul. Okay, jadi kalau sama ada saya punya spirit, kalau boleh saya nak semua orang present kat sini juga. Kalau boleh. Tapi kalau ikut UTM dia kata kalau dah tak boleh sangat, salah satu cara budak tu ataupun saya sendiri kalau ada benda yang saya nak ajar ataupun you all lah dalam kes ni you all nak hantar you punya slide kan. Jadi you all hantar dekat sebab orang punya summary tu pun alhamdulillah tak banyak dalam berapa kan. So you hantar dengan penerangan secara audio sebab audio tu file dia tak besar, faham kan? Hantar ke WhatsApp. Tapi saya tak berapa seronok lah sebab tak sama dengan you tunjuk dekat slide kita go one by one, betul tak? Okay, so kita cuba sebanyak mungkin hari ni untuk habiskan. So kalau lah you all 15 minit seorang satu slide boleh tak? You all boleh tak? Sebab kalau 15 satu jam dah baru dapat 4 slide, I'm a bit worry lah, boleh tak? Boleh kot. Boleh kot. Boleh. Macam kalau the shorter the better. Tapi kat mana tempat yang penting saya akan cakap lah ni penting gitu ya. Okay. Okay, tapi you all take note lah semua ya. Okay, you are all masa kawan soal tu, tapi saya minta maaf awal-awal kalau misalnya lagi 5 minit saya warning lah ya. Lagi 5 minit saya cakap ya. Sebab kadang-kadang kita terleka kan sebab bukan masalah apa, kita takut masalah Zoom ni. Zoom ni dia ada limitation dia. Ya. Okay, lepas tu kalau kamu nak tanya soalan, kamu boleh tanya. Ya. Okay. Ambil kat sini ke? Boleh tanya terus. Tak payah. Lepas tu untuk mengelakkan, sorry ya kalau untuk mengelakkan kita ni masa kita kawan present tu kita, jalan anak saya pun bising juga sama je. So kita mute dulu. Kalau awak nak tanya soalan, then you on balik you punya speaker tu. Boleh tak? Boleh. Boleh. Sebab takut keluarga you nak tengok TV ke kan. Nanti masuk semua dalam ni ada bising sikit lah. Okay. So saya pun mute tapi kita akan start dengan siapa? Siapa nak start?
Tak kisah tau. Ni bukannya ada makan lagi. Baik ada makan tu minggu depan. Kalau sejadi you macam Hazli saya dah check dah satu tapi saya tak sempat dah yang lain. Yang saya janji Mr. Ram tu pun tak sempat. Tak apa, saya akan bagi nota je. Siapa nak start dulu? Hazli you start lah sebab I dah tengok slide you kan. Naziro pun boleh. Mana-mana lah. Dengar Encik Hazli cakap. Apa dia? Encik Hazli you kena buka itu unmute baru boleh. Okey. Kak Ahmad. Okey, macam mana nak share slide tu? Okey, senang je. Baru-baru ni saya buat kelas pun budak-budak semua share slide dia orang. Tapi saya tak reti juga. Siapa yang pandai Siapa boleh buat sekarang? Dia ada button color green tu, apa? Button color hijau. Bawah yang ada gambar. Aduh kan yang ada gambar tu. Share screen. Okey. Kamu buka slide kamu sekarang daripada komputer kamu tu. Cuba kamu pancarkan. Tengok bila awak tekan share screen tu kami boleh tengok. Macam okey ni. Okey. Saya kecilkan sikit Baru buat tadi, tak tahu mana-mana button dia ni. Okey. Cantik. Okey, boleh. Alhamdulillah, bagus-bagus, perfect. Okey, kau tapi okey tak? You all boleh nampak tak semua? Ke macam mana? Nampak tak? View dia okey tak? Macam tepi tu macam saya nampak macam tak berapa nampak tak? Nampak. Nampak ya? Okey, alright. Okey, so Hazli awak ada dalam 15 minit. Awak explain benda ni ya. Dengan satu slide ke ataupun dua-dua slide 15 minit? Sebenarnya kalau lebih pendek lebih baiklah, tapi tak apalah kita bagi satu slide. Okey, saya pun cuba sebab pendek yang boleh lah. Tapi Hazli, the way you explain tu macam saya rasa pasal regulation semua kita skip. Tapi asalkan dalam nota kita boleh baca. Tapi betul-betul bagi kawan spirit dia kita buat ni, kita baca kita boleh baca kat rumah. Tapi apa benda yang you patut rasa kawan you patut faham pasal note tu. Itu yang you tekankan, okey? Alright. Okay. So, boleh start lah. Kita mute saya pun mute saya punya speaker sekarang ya. Okay. Thank you korang. Okey. Sekejap saya ada slide saya. Okey, untuk confined space mana saya punya untuk confined space sebenarnya kalau ikutkan regulation dia dah enforce under ICOP sekarang ni. Macam mana kita tahu ni semua, ini yang basic lah, macam OSHA semua. Tapi focusly yang paling penting adalah kita kena review balik ICOP for safety work in confined space. Benda tu dalam tu sebenarnya dah detail dia buat penerangan tentang keperluan bekerja di ruang terkurung di setiap kilang lah, sebab benda tu yang dia telah enforce sekarang. Jadi secara amnya apa itu confined space adalah pertama sekali enclosed partial enclosed ataupun partially enclosed. Sekejap saya bagi bahasa Melayu iaitu orang kata ruang ni kedua atmospheric pressure during occupancy, maksudnya ruang tu pressure dalam ruang terkurung tu hendaklah stabil lah. Kedua, ketiga apabila dikatakan ruang terkurung adalah bukan dibuat untuk bekerja dalam tu. Ketiga yang seterusnya dalam keadaan setengah masa benda tu dalam confined space tu ada mengandungi barang-barang yang berbahaya ataupun dah tercemar. Kemudian ada risiko oksigen terlebih ataupun oksigen terkurang. Dan juga boleh menyebabkan tertimbus. Okey, dan kemudian yang akhir sekali adalah ia direka di mana ada sekatan untuk keluar dan masuk. Itu adalah definisi yang berkaitan dengan confined space. Andai kata begitu buat risk assessment di tempat kerja,
Jadi benda tu yang kita kalau kita nak define kawasan tu confined space atau tidak, kita kena review list ni. Jadi kita kena check. Andai kata kalau ada yang merangkumi perkara-perkara ni, benda tu boleh dikonsiderkan sebagai confined space. Okey, kemudian di manakah confined apakah lazimnya dekat mana confined space ni boleh didapati atau boleh dikenal pasti. Pertama sekali silo. Contoh dia macam inilah. Ini ada silo biasa di kilang-kilang sawit yang buat minyak sawit ke apa yang simpan minyak ataupun oil and gas. Benda-benda ni banyak. Kemudian tank. Kedua adalah tank. Tank ni biasanya diorang akan simpan diesel ataupun diorang akan dalam reka bentuk macam boiler. Benda-benda tu yang dia akan buat inspection lah. Biasanya dia akan masuk time buat inspection, yearly inspection untuk renew permit. Okey, kemudian pipeline pun dikonsider sebagai confined space juga sebenarnya. Sebab ada setengah tempat pipeline dia besar. Jadi orang terpaksa masuk dalam. Lebih daripada 100 meter kan. Ini yang kecil lah. Tapi yang biasanya pipeline dia akan ada yang jenis besar-besar yang diorang terpaksa masuk dan diorang terpaksa bekerja dalam. Okey, kemudian manhole. Manhole adalah salah satu risiko yang paling besar lah yang menyebabkan kematian dalam rekod JKKP. Biasanya manhole ada di bawah tanah yang biasa dikendalikan oleh TNB yang biasa diorang kena masuk dalam kan. Okey, kemudian seterusnya ship hole. Biasa ni dalam masa diorang dekat shipyard ke apa ke, diorang akan repair. Dia akan masuk dalam kerangka kapal untuk buat repair. Itu pun kita consider sebagai confined space kerana udara dan juga ada bahan-bahan chemical yang dilepaskan dalam tu. Jadi kita kena berhati-hati lah. Dah banyak kes yang melibatkan meletup dan terbakar dalam masa kerja-kerja dalam kapal lah. Lepas tu trenching. Trenching ni maksudnya apabila kita buat pembaritan pun boleh dikonsider sebagai confined space juga sebenarnya. Sebab apabila kita punya body dah masuk seluruhnya, jadi consider sebagai benda tu berisiko lah. Terutama andai kata kalau kita buat kerja di dalam oil and gas, di mana gas banyak ataupun chemical plant. Kita takut chemical tu serap dalam tanah dan apabila kita korek, orang masuk mereka akan contaminated ataupun terkena lah. Okey. Kemudian bila aktiviti-aktiviti ini dilakukan, confined space orang jarang masuk sebab itu bukan mereka untuk bekerja dalam tu. Okey. Disebabkan benda ni jarang-jarang masuk, itu yang kita dapat lihat bahawa apabila berlaku kemasukan, kebanyakan apabila ada kes dia boleh menyebabkan kematian. Biasa kerja-kerja yang dilakukan adalah cleaning, pembersihan lah dalam tu. Kemudian kita ada welding work. Biasa welding work ni biasa kita ada repair body silo rosak ke apa ke, kemudian ada repair dekat kapal. Lepas tu painting work. Painting work ni biasa dibuat dalam contoh dalam silo. Silo tu dah berkarat ke apa ke, dia akan masuk dan dia akan buat cat lah. Okey. Kemudian inspection. Kemudian dia akan buat inspection work. Sebab apa? Inspection work ni biasanya melibatkan pihak ketiga lah. Dia akan nak tengok kondisi dalaman tu sebagai contoh dalam boiler. Biasa saya tak tahu dia akan masuk untuk renew PMA lah. Jadi dia akan check dan pastikan semua sekali dalam keadaan okey. Kemudian anda kata sesengguhnya akan berlaku kerosakan dalaman dekat dalam tempat-tempat ni. Dia perlukan untuk replace alatan ke apa ke, dia akan terpaksa masuk lah. Dan juga untuk kerja-kerja baik pulih. Maintenance lah. Okey, jadi apakah hazard yang ada dalam confined space yang biasa boleh menyebabkan bahaya? Pertama sekali adalah oxygen deficiency. Maksudnya oksigen ni berlaku kekurangan oksigen menyebabkan orang yang bekerja apabila masuk dia lemas. Dia tak masuk lemas dan tak boleh bernafas dan tak boleh bergerak. Dia biasa dia masuk dia
akan lama-lama dia akan pingsan. Okey, ni banyak yang berlaku dan menyebabkan banyak yang mati lah. Okey. Kemudian kemudian kadang-kadang ada oksigen terlebih pula. Apabila kata oksigen terlebih, itu yang berlaku letupan. Okey. Kemudian toxic gas. Toxic gas pun banyak yang berlaku. Sebab apa? Kita dalam contain environment. Itu yang menyebabkan gas-gas ni boleh terkumpul dan terhasil lah. Itu yang kita nak kena pastikan apa gas yang ada. Jadi dalam masa nak buat review, high-rate ke apa ke, kita kena tahu dalam tangki tu kita simpan apa sebenarnya. Okey, kemudian flammable gas and explosion pun boleh berlaku dalam tu. Sebab apa? Gas dalam tu sudah tepu kadang-kadang. Tetapi apabila kita membuat kerja-kerja terutama kalau melibatkan kerja-kerja welding work, itu yang paling bahaya lah. Yang menyebabkan berlakunya letupan dan juga gas ni biasanya disebabkan hot work. Kemudian injury due to tool and equipment. Memandangkan kawasan kerja tu kecil dan juga sempit. Peralatan-peralatan yang digunakan perlulah sesuai dan equipment hendaklah dalam keadaan yang baik. Contohnya kalau tak payah banyak lah. Kalau equipment tu melibatkan electrical work, kabel dia rosak. Memang tak boleh lari, memang akan berlaku renjatan dekat dalam tu. Okey, kadang-kadang tool pun apabila dia turun, tool tertinggal, tool jatuh, kena kawan dekat bawah pun berlaku juga. Kemudian physical hazard yang ada adalah seperti heat stress, lepas tu slip and fall sebab dalam tu selalunya licin, tak nampak, gelap. Itu semualah. Kemudian adalah biological hazard. Biological hazard ni seperti binatang berbisa. Kadang-kadang dalam confined space tu kawasan yang tak pernah masuk, kawasan yang dalam hutan pun kadang-kadang ada macam piping ke apa ke, ada melibatkan ular, kalajengking, macam-macam ada. Jadi kerja-kerja di confined space adalah amat-amat berisiko dan kes kematian adalah tinggi sebenarnya. Sebab tu dia wujudkan ICOP khas untuk kemudian kita tengok yang selalunya terlibat dalam kerja terlibat kalau orang NGO ke bukan boleh masuk ke kerja, okey. Tapi yang akan terlibat adalah employer ataupun employer owner kawasan tersebut. Kerana dia yang wujudkan, dia yang create hazard kawasan tu, dia kena pastikan semua faktor-faktor keselamatan telah diambil semasa nak menjalankan kerja-kerja di dalam ruangan terkurung. Okey, begitu juga dengan kontraktor. Kontraktor hendaklah memastikan orang tahu apakah risiko-risiko yang dia permit issuer. Permit issuer adalah salah satu compliance sebenarnya. Permit issuer adalah orang yang meluluskan permit. Apabila yang meluluskan permit ni biasanya adalah manager ataupun owner untuk satu kawasan tersebut. Sebab dia yang menyerahkan risiko pada orang lain. Jadi dia kena pastikan bahawa semua tindakan ataupun step-step yang telah diambil bagi memastikan kerja-kerja dilakukan dengan baik telah dilakukan. Barulah dia boleh approve permit tersebut. Okey. Kemudian adalah entry supervisor. Entry supervisor ni adalah orang yang akan mengarahkan untuk kerja-kerja kemasukan dalam confined space tersebut. Sebagai contoh supervisor. Supervisor kawasan tersebut ingin membuat pembersihan di dalam silo, dia yang kena apply untuk permit tersebut lah. Sebab apa? Dia akan pastikan semua kerja-kerja sludging, housekeeping, barricade semua dah selesai, dah siap semua sekali, barulah dia boleh approve. Dia boleh dia boleh apply permit. Dan apabila kerja-kerja dah siap semua sekali, dia juga yang akan menutup permit tersebut. Sebab dia yang kena memantau kerja tu daripada A sampai Z. Okey. Kemudian authorized gas tester. Authorized gas tester adalah orang yang diberi tanggungjawab untuk cek gas, kandungan gas dalam sesuatu confined space tersebut. Jadi kalau gas test daripada dia test approve, barulah kerja-kerja dan dia dah sign, barulah kerja-kerja kemasukan boleh dilakukan. Kalau
didapati kandungan gas tidak sesuai dengan bacaan yang didapati, dia boleh stop kerja tersebut dan juga dia boleh suruh balik untuk buat semula lah proses tersebut untuk cleaning, flushing, ventilation, semua sekali dia kena buat. Jadi kemudian ada standby person. Standby person adalah orang-orang yang biasanya dia akan letakkan seorang dekat pintu masuk confined space tersebut untuk jaga pintu. Dan dia tak boleh ke mana-mana selagi orang yang berada di dalam tak keluar. Dan dia apabila orang keluar, dia kena pastikan kalau contohnya 3 orang keluar, pastikan 3-3 keluar. Itu ada tanggungjawab bagi standby person. Kemudian authorized entrance person adalah orang yang dibenarkan masuk saja yang boleh masuk ke kawasan tersebut. Orang yang tak ada dalam nama dalam permit tidak dibenarkan masuk. Okey. Masuk ni maksudnya masukkan kepala pun dah tak boleh sebenarnya. Okey, dan orang-orang ni kebanyakan macam permit issuer, entry supervisor, authorized guest tester, standby person dan authorized entry person perlu wajib melalui latihan yang dikendalikan oleh NIOSH iaitu AESP, authorized entry and standby person. Itu wajib. Kalau tak ada permit ni, tak ada CJD, tak boleh masuk. Bagi entry supervisor dan juga permit issuer serta guest tester, dia orang perlu pergi ASP dan juga AGTS, authorized guest tester and entry supervisor. Ini semua adalah kompetensi punya DOE punya kompetensi. Dan dia orang kena lepas, barulah dia orang boleh buat kerja ni semua. Yang paling penting adalah authorized guest tester. Dia wajib pergi dan kena renew lah. Setiap 2 tahun. Okey, kemudian ini adalah orang-orang yang involved. Kemudian bagaimana untuk memastikan program confined space dijalankan dengan baik ataupun di-establish dekat kilang. Pertama sekali, step pertama adalah kita perlu mengenal pasti identified hazard. Okey. Identify hazard, pertama sekali kita kena identify kawasan tempat kerja kita di mana confined space ni ada. Okey, kedua level of kadang-kadang ada setengah tempat tu cakap kadang-kadang kita masuk hari-hari kita susah nak buat confined space ke apa. Sebenarnya apabila kita identify lokasi confined space, kita boleh levelkan diorang ke level 1, level 2, level 3 sebenarnya. Jadi level 1 contohlah kita mandatory, consider confined space mandatory, semua kena wajib. Contoh yang kedua, medium. Mungkin ada certain perkara yang kita mungkin tak perlu lakukan. Seperti contoh mungkin tak sampai perlu gas test ke apa ke. Sebab apa? Risiko dia adalah rendah. Yang ketiga ni tak perlu buat apa-apa lah. Consider biasa saja. Kita perlu jalankan buka PTDW biasa saja untuk jalankan kerja-kerja. Jadi kita sebenarnya siapa yang akan identify level of confined space ni adalah owner tu sendiri. Maksudnya dengan tim dia lah. Dia kena identify berdasarkan risiko-risiko yang ada. Okey. Kemudian dia kena buat risk assessment setiap lokasi yang dia ada. Apa risiko, apa yang perlu buat, tindakan-tindakan bagi mengatasi risiko-risiko tersebut. Kemudian apa standby yang kita perlu ada, equipment yang kita perlu ada, semua tu dia kena buat risk assessment lah. Kemudian kemudian risk control. Risk control ni sebagai contoh banyak perkara yang kita, maksudnya dari segi engineering control, kita boleh mungkin pasang alat ke apa ke macam automatic ventilation ke ataupun lighting ke untuk memastikan kawasan tersebut mudah untuk kita kawal lah. Kemudian mungkin kita buat barricade. Itu semua dan juga kita standbykan alatan-alatan yang sesuai untuk kerja tersebut. Okey, kemudian kita standby person. Kita kena allocatekan setiap kerja-kerja yang kita lakukan mesti ada standby person. Siapakah orang-orang tu yang kita perlu ada? Siapakah orang-orang yang perlu ada? Maksudnya kita perlu ada senarai list orang-orang yang perlu bekerja. Ya? Lagi 1 minit tau. Hello? Ya, untuk slide. Okey. Lepas tu employee training pun perlu ada dan kena pergi ke NIOSH.
kena ada signage permit, kena buka permit khas untuk PTW. Lepas tu equipment yang kena ada kena ada ni lah. ICBA, sekejap lepas tu escape, airline dan juga gas tester. Okey, kemudian yang paling penting adalah ujung-ujung dia kena ada emergency procedure lah. Okey, ini semua wajib. Perlu ada emergency procedure pun kena ada. Anda kata berlaku apa-apa, ada berlaku apa-apa lah. Dan akhir sekali adalah bagi memastikan setelah kita buat confined space program ni, barulah kita boleh buat entry procedure pula. Jadi entry procedure ada 10 step. Jadi 10 step ni kita kena ikut. Okey, saya rasa dan paling step yang apply permit, barricade work area, kena pergi, kena buat pembersihan, lepas tu kita kena teruskan ventilation, stop ventilation, kena gas testing by AGT, kemudian kita continue dengan ventilation, lepas tu kita inspect PPE, lepas tu barulah approval permit PTW boleh buka dan juga toolbox. Kita kena bagi briefing lah. Kemudian baru kita start work. Dan apabila kerja dah siap, kita kena terminate dan completekan job dan kena housekeeping lah. Okey, itu saja. Okey puan, Doktor, settle yang pertama. Okey, nak teruskan yang kedua ke orang lain pula puan? Doktor. Doktor tak dengar. Unmute. Okay, sorry, tak perasan. Okay, tadi saya dengar dia punya explanation, memang kalau ikutkan untuk confined space ni one of the best lah, memang bagus ya, memang jelas sangat. Lepas tu saya suka ya, dekat tepi-tepi tu dia letak gambar. Okay, memang perfect lah ya. I like the presentation so much. Terima kasih Hazli, this is a very good work ni from you ni. Okay, cuma saya macam risau lah korang dengar tu. I mean korang betul-betul pay attention kan. Saya memang saya dengar dan saya suka. Saya faham lah bila dia kata ada permit to work lah, macam manhole dia tunjuk gambar. You all should appreciate lah, benda ni memang you tak boleh dapat lah ni So what about yang ada tak nak tanya atau kita boleh teruskan ke slide yang seterusnya? Boleh teruskan Boleh dengar tak? Okay. Boleh. So maybe next siapa nak? Maybe siapa-siapa lah, Naziro ke siapa-siapa lah. Saya pun tak ingat nama sangat ni. Nak Fatin ke, Lian ke, siapa-siapa? Rushdi ke siapa? Okay, yang ni kita ni nanti jangan lupa ya, setiap of you kena upload benda ni kat e-learning, ingat kan? Ingat. Dan hantar kepada saya juga melalui email kedua-dua ataupun berapa file yang you kena buat lah dalam satu email yang sama. Okay, now siapa nak? Nazirul, boleh? Boleh lah, Doktor. Okay, Nazirul Right. Boleh nampak? Boleh. Yes, you can start share screen share while ada session. Ada nampak saya punya screen? Hazli tak? Tu close screen. Kenapa? Tak, tadi Hazli. Sekejap, saya share screen saya. Nampak? Saya punya saya punya ni manual saja. Tak apa. Okey, Kita bagi. Okey, boleh teruskan Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini saya punya tajuk Machineries Protection. Okey, seperti kita tahu setiap mesin yang ada di tempat kerja kita kena pasang protection lah untuk mengelakkan hazard pada pekerja. Okey, dari segi legislation requirement iaitu perundangan ada pada OSHA 1994 Section 15.2 A dengan B di mana provision and maintenance of plant system, memastikan majikan harus memastikan tempat kerja selamat untuk pekerja lah. Seterusnya untuk seterusnya FMA 1997 Akta Kilang Jentera, dari segi Factory Machinery Act, Fencing and Machinery Safety Regulation 1970. Dekat sini ada 44 regulation
boleh tengok pada muka surat 122 hingga 168. Di situ dia beritahu spek semua machinery protection lah. Ada satu lagi dia dalam factory safety health welfare. Di situ dia daripada regulation 7, 8, 9, 10, 11. Situ dia ada beritahu yang regulation 7 dia kata access to workplace. Lepas tu yang regulation 8 opening generally to be fenced. Lepas tu yang dia beritahu lah semua detail-detail apa yang perlu kita nak fencing tu. Okay, next, identification of safety feature. Identification safety feature ni ada dua, sama ada manufacturing by design, dia design benda tu selamat untuk user dan seterusnya positioning. Okay, requirement untuk machine protection adalah prevent daripada contact dengan worker. Lepas tu prevent untuk object filing kepada mesin. Dia tidak not generate new hazard. Lepas tu seterusnya not produce obstruction, mana tidak menghalang not produce obstruction atau discomfort kepada pekerja lah. Saya tak besar ni. Lepas tu dia offer safety feature, contoh ada barrier ke, ada push start button ke, macam tu lah. Lepas tu seterusnya method untuk machinery protection ni adalah production requirement. Kiranya production itu require satu mesin yang mempunyai safety feature